Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pada hari ini kita akan belajar chapter yang terakhir bagi tingkatan 1, iaitu chapter 13, The Pythagoras Theorem. Okay, so what will you learn in this chapter? First, about the Pythagoras Theorem, and then the second one is about the converse of Pythagoras Theorem. Okay, topik ni mudah saja, tak banyak. So, insyaAllah saya cuba cover sehingga akhir lah. Baik, so peringkat permulaan. Okay, saya nak kamu tengok berkaitan dengan segitiga yang ada di sini. Okay, so kita akan dapati bahawa sebagai contoh panjang AB adalah 7.55 unit, BC adalah 5.8 unit dan AC adalah 9.5 unit. Okay, so apa berlaku kalau saya cuba ubah saya cuba ubah salah satu titik daripada segitiga tersebut, katakanlah C ni. Okay, katakan saya tarik panjang. Okay, C tarik panjang. Okay, so kalau kita dapati berlakunya perubahan pada titik BC iaitu kepada 8.95 dan juga AC 11.7 dan AB tadi tidak berubahlah 7.5. Okay, so katakan saya kembali ke bawah dan saya tarik titik A ni. Okay, saya pusing-pusing dekat dia situ. Okay, so kalau kamu perhatikan daripada awal tadi sebelum saya gerakkan titik C dan seterusnya saya gerakkan titik C dan titik A, kamu akan dapati ketiga-tiga panjang untuk segitiga ni adalah tidak sama. Okay, dan kamu juga akan dapati terdapat satu panjang yang lebih panjang daripada kedua-duanya. Okay, sebagai contoh dekat sini, panjang yang paling panjang antara semua panjang segitiga ini adalah 13.01 unit, iaitu panjang AC. Okay, walau di mana saya ubah dia, okay, nampak? Panjang AC tetaplah garisan yang paling panjang antara ketiga-tiga tersebut. Okay, itu yang pertama lah. Okay, yang berkaitan dengan Pythagoras Theorem. Dan kamu akan dapati juga panjang AC ni, dia mestilah bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, dia mestilah bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, walaupun di mana saya ubah pun, dia akan tetap paling panjang. Okey, itu adalah salah satu ciri untuk Pythagoras Theorem di mana dia ada 90 degree dan sudut yang bertentangan dengan 90 degree adalah garis yang paling panjang antara ketiga-tiga garisan tersebut. Okey, so kita pergi kepada seterusnya. Okey, garis yang paling panjang tadi adalah dikenali sebagai hypotenuse. Okey, garis yang paling panjang tadi dikenali sebagai hypotenuse. Tersilap, maaf. HYPOTENUSE. So, garis paling panjang tadi dikenali sebagai hypotenuse. Okey, kita tengok example yang pertama. Okey, kita ada segitiga ABC. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi. Hypotenuse adalah garisan yang paling panjang di mana ciri dia mestilah bertentangan dengan 90 darjah, 90 degree. Okay, right angle, so bertentangan dengan dia adalah dikenali sebagai hypotenuse. Okay, kena ingat ni ya. Okay, therefore, untuk menjawab soalan ini, identify the hypotenuse. So, hypotenuse untuk soalan A adalah AC. Okay, untuk soalan B, so kita dapati untuk segitiga PSR. Okay, untuk PSR, segitiga PSR, so dia punya hypotenuse dia adalah 90 degree. Okay, yang bertentangan dengan dia iaitu PR. Okay, di situ adalah hypotenuse untuk segitiga PSR. Bagi segitiga yang bawah pula, okay, iaitu PQR. Okay, untuk segitiga PQR, so anda dapati segitiga 90 degree dia kat sini. So, bertentangan dia adalah hypotenuse iaitu PQ. So, untuk soalan B, ada dua hypotenuse kerana dia melibatkan dua segitiga. So, segitiga yang pertama adalah PSR
So, sudut yang bertentangan dengan 90 degree adalah PR. Okay. Manakala untuk segitiga, ni PR Manakala untuk segitiga yang kedua, yang kat bawah tadi, garisan yang bertentangan dengan sudut 90 degree adalah garisan PQ. Okay, garisan PQ. Di situ. Okay, itu adalah sebagai pengenalan berkenaan dengan hypotenuse. Okay, kita terus kepada contoh soalan yang setelah saya bagikan pada handout sebelum ni. Okay, kita tengok soalan yang pertama. So, fill in the blank based on the right angle triangle JKL. So, the longest side is, okay, sisi yang terpanjang sekali daripada gambar rajah ni, okay, adalah JL. Okay, JL. Sebab apa? Sebab JL tu adalah hypotenuse. Okay, kita dah buktikan daripada gambar rajah GeoGebra yang saya tunjuk tadi. Apabila saya ubah, okay, mana-mana point pada segitiga tadi, so panjang hypotenuse tu paling panjang lah antara kesemua garisan tersebut. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, the side opposite of the right angle is sama juga. Okay, opposite right angle. Okay, opposite right angle. Sekejap. Opposite right angle adalah JL. Okay, sama seperti tadi lah. Baik, seterusnya, the hypotenuse is pun sama juga, JL. So, ketiga-tiga ayat ni menunjukkan garisan JL tu adalah garisan yang paling panjang, sisi yang paling panjang. Dan kemudiannya, dia side opposite to the right angle. And then, dikenali sebagai hypotenuse. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Identify and state the hypotenuse for each of the following right angle triangle. Okay, so untuk soalan 1, okay, kita cari 90 darjah, iaitu di sini. And then bertentangan dia adalah R. Okay, bertentangan dia adalah R, so R adalah hypotenuse. Okay, untuk soalan 2, 90 degree. So sudut bertentangan dia adalah C. Okay, so the hypotenuse is C. Dan untuk soalan 3, okay, kat sini ada segitiga, dua segitiga. Okay, katakan saya nak ambil segitiga yang pertama di atas. Okay, sudut yang bertentangan dia adalah X. So, hypotenuse dia adalah X. Okay, manakala sudut yang kedua, segitiga yang kedua, sudut 90 degree dia di bawah ni, and then bertentangan dia adalah Y. So, maknanya kat sini, untuk soalan 3 ada dua hypotenuse, iaitu X dan Y. Okay, mudah saja. So, bila saja kamu jumpa segitiga bersudut tegak atau right angle triangle, pertama kamu kena pasti di manakah sudut 90 darjah tersebut, dan bertentangan dengan sudut 90 darjah tadi atau right angle tadi adalah hypotenuse. Okay, penting Okay, penting untuk kamu kena pasti yang mana satu hypotenuse. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, saya nak tunjuk berkaitan dengan 3 segitiga tersebut. Maaf, 3 segi 4. Okay, apa yang kamu dapati daripada sini, kita ada segi 4 yang kecil di bahagian bawah. Ini satu segi 4 di sebelah kiri dan satu lagi segi 4 di sebelah kanan. Okay, katakan saya cuba ubah pergerakan kat sini. Okay, secara perlahan-lahan saya nak kamu tengok apa yang berlaku. Okay, saya ulang balik. Bila saya gerakkan, okay, mungkin ada yang tak nampak. Okay, saya cuba tunjuk move one by one. Okay, katakan saya move yang red ni. Okay, nampak pergerakan red tadi, daripada kiri tu dia bergerak ke kanan. Kemudian saya ambil yang brown. Okay, kemudian saya ambil magenta. Dan seterusnya green. Dan seterusnya orange. Dan yang terakhir adalah blue. Itu saya cuba gerakkan satu per satu. Okay, so daripada movement, okay, yang pertama saya buat secara keseluruhan, yang kedua saya move secara one by one. Okay, saya cuba screenshot untuk mudahkan kamu faham. Okay, kita berbalik kepada gambar rajah tadi. Okay, katakan segi 4 yang di sebelah kiri ni, okay, saya wakilkan sebagai P. Okay, kemudian yang bawah ni adalah Q.
dan yang sebelah kanan ni adalah R. Okey, kalau kamu perhatikan daripada awal, kesemua bahagian dalam P boleh dimuatkan ke dalam R. Okey, kesemua bahagian dalam P boleh dimuatkan dalam R. Begitu juga dengan Q. Kesemua dalam Q ni boleh dimuatkan juga dalam R. Di mana gabungan P dan Q ni akan mendapat R. Dengan kata lain, luas, okey, area. Okey, saya guna perkataan area. Okey, area P dan juga area Q, okey, bila digabungkan, kamu akan dapat area R. Okey, so apakah luas untuk P? Okay, katakanlah saya buat P squared. Okay, P squared. Okay, ditambah dengan area Q, iaitu Q squared, akan dapat nilai R squared. Okay, di mana luas luas kan kuasa 2. Okay, area untuk P ditambah dengan area untuk Q, kita akan dapat area yang besar, iaitu area R. Okay, R squared kat situ. So, gabungan kedua-dua area, P dan Q tadi, akan menghasilkan area untuk R. Okay, kena ingat formula ni. So, ini adalah asas bagi Pythagoras Theorem. Bagaimana dia mengeluarkan formula. Okay, formula untuk Pythagoras Theorem. Okay, fokus kita adalah sebenarnya di sini. Dekat segitiga yang kat sini. Okay, so kita akan hubung kaitkan. Okay, kita akan hubung kaitkan bagaimana luas segi empat tadi, iaitu area of P, okay, digabungkan dengan area of Q akan mendapat area of R. Okay, kita akan fokus pada line tersebut. Okay, dekat sini nanti. Yang saya highlight kat situ. Okay, segitiga tadi kan, sebab dia melibatkan 90 degree. Okay, ingat P squared plus Q squared equal to R squared. Okay, ini untuk label PQR lah. Baik, kita tengok handout seterusnya. Okay, complete the relationship between the side of each of the following right angle triangles by using the Pythagoras theorem. Okay, kita tengok pada contoh tersebut di mana DF, okay, DF squared, okay, merujuk kepada hypotenuse. Okay, adalah merupakan gabungan antara DE squared, DE kat sini, and then plus EF squared. Okay, EF kat sini. Okay, so untuk mendapatkan panjang yang kuning tu, dia mestilah gabungan, okay, kuasa 2 bagi DE dan DF, okay, kedua-dua biru tersebut lah. Baik, kita tengok soalan yang pertama, PR. Okay, PR. Okay, PR berada di sini, dan di mana PR ni adalah opposite, okay, bertentangan dengan 90 degree right angle, maka PR tu adalah hypotenuse. Okay, hypotenuse adalah gabungan daripada panjang PQ squared dan juga QR squared. Okay, PQ squared, PQ dekat sini, dan juga dengan QR squared. Okay, soalan yang kedua, KM. Okay, KM squared. So, yang mana satu KM? KM ada di sini. Okay, di mana KM tu adalah opposite 90 degree. Okay, opposite right angle. Maka KM adalah hypotenuse. So, panjang hypotenuse adalah gabungan di antara KL dan juga LM. Okay, saya ulang. Dia adalah gabungan antara KL squared plus LM squared. Okay, mana datang formula ni? Daripada gambar rajah yang segi 4 tadilah. Kita ambil konsep pada sini. Okay, kita ambil konsep daripada sini. Baik, seterusnya. Example 3. Okay, for each of the following, calculate the value of X. Okay, calculate the value of X. Okay, kamu dah ada kat situ. Okay, sekejap. Okay, calculate the value of X. Okay, kita keluarkan rumus dia. Okay, di mana X tu adalah hypotenuse. Okay, X tu adalah hypotenuse. So, formula dia adalah sama ada kamu nak mula dengan 12 dan 16 ataupun kamu nak mula pada X pun boleh. So, sebagai contoh, X squared, okay, is equal to 12 squared plus
16 squared. Okey, di mana x squared tu adalah hasil tambah 12 kuasa 2 dan 16 kuasa 2. So, anda boleh tekan kalkulator untuk dapatkan nilai 12 dan 16. Okey, so untuk 12 kuasa 2, okey, 12 squared. So, kamu akan dapat 144. Manakala untuk 16 squared, kamu akan dapat 256. Okey, so saya harap kamu faham dan tahu bagaimana untuk tekan kalkulator. Okey, bagi mendapatkan jawapan 12 kuasa 2 dan juga 16 kuasa 2. Okey, seterusnya adalah apabila kita gabungkan iaitu 144 dan 256, okey, kamu akan dapat jawapan 400. Okey, ini adalah nilai untuk x squared. So, seterusnya adalah bagaimana untuk kita dapatkan nilai x. Okey, untuk mendapatkan nilai x disebabkan dia ada squared. Okey, kita kena square root. Okey, so saya harap kamu ingat lagi sebelum ni kamu pernah belajar tentang square dan square root. So, square root untuk 400, okey, adalah 20. Okey, boleh tekan square root 400 pada kalkulator dan kamu akan dapat jawapan 20. Okey, so ini bermakna panjang x adalah 20. Okey, mudah saja. Okey, itu soalan A. Kita tengok kepada soalan B. Okey, ingat tengok soalan B. So, seperti mana yang saya bagi tahu awal tadi, kamu kena pasti yang mana satu hypotenuse. Okey, so hypotenuse adalah opposite of right angle. So, 26 adalah hypotenuse. Okay, ini bermakna hasil tambah daripada x squared dan 24 squared, you will get hypotenuse that is 26 squared. Okay, so kat sini ada dua kaedah lah. Sama ada kamu nak cari setiap satu atau boleh bawa terus ke kanan. Okay, so untuk mencari nilai x squared, okay, anda boleh bawa yang sebelah ni ke kanan. Ini kaedah shortcut lah. Okay, di mana x squared tu kamu akan dapat 26 squared minus 24 squared. Okay, boleh tekan pada calculator. 26 squared minus 24 squared. So, kamu akan dapat 100. 100. Therefore, to find the x, okay, you have to square root 100. Okay, square root 100. Okay, and then you will get 10. Okay. So, nilai x kat situ adalah 10. Okay, nilai x kat situ adalah 10. Yang tadi nilai x dia adalah 20. Okay, itu seberingkas lah yang berkaitan Pythagoras theorem. Sama ada kamu nak mencari nilai hypotenuse ataupun nak mencari nilai salah satu panjang yang dikaitkan dengan hypotenuse. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok handout. Okay, find the value of x in each of the following right angle. Okay, so dekat sini seperti yang saya kata mula-mula tadi, kamu kena pasti 90 degree iaitu right angle and dia bertentangan dia adalah 13. Okay, therefore the 13 is hypotenuse. So rumusnya adalah 13 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah x kuasa 2. Okay, dia ambil 5 dekat sini, dia ambil x dekat sini. So hasil tambah kedua-duanya square tu akan dapat hypotenuse iaitu 13 kuasa 2. Okay, kemudian, okay, ni pun dia dah shortcut sebenarnya. 5 kuasa 2 tu dia bawa ke kiri. Okay, therefore kamu akan dapat 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Okay, 13 kuasa 2, 169 tolak 5 kuasa 2 dapat 25 and then dapat 144. And then hilangkan square, kamu kena square root. Last kali jawapan kamu adalah 12. Okay, ini bermakna panjang dia adalah 12 untuk x. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, so 90 degree ada kat sini. So, bertentang dia adalah x. Maka x adalah kamu punya hypotenuse. So, rumus dia adalah 8 squared plus 6 squared equal to x squared. Okay, ada dua kaedah. Sama ada x squared tu nak buat dahulu depan ataupun x squared tu nak buat belakang. Okay, so kat sini 8 squared is equal to 64. 6 squared equal to 36. Okay, equal to x squared. So, gabungan kedua-dua 64 dan 36. Kamu akan dapat 100. Okay, ini adalah untuk x squared. Ini untuk hilangkan kuasa 2 tadi, kita kena square root untuk dapatkan nilai x. Therefore,
Square root of 100 is 10. Okay, so panjang untuk X adalah 10. Okay, logik tak 10? Okay, logik sebab tadi saya kata hypotenuse adalah garisan yang paling panjang. Okay, kat sini 8, kat sini 6, kat sini 10. So, hypotenuse mesti paling panjang. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Baik, so right angle is here and then the opposite is here, 15. Okay, so kamu mesti tambah 9 dan X. So, for example, 9 squared plus X squared, 9 squared plus X squared equal to 15 squared. Okay, sama ada kamu nak selesaikan satu. Kalau tadi mula-mula saya bawa, okay, katakan saya selesaikan dulu sebelah kiri. Okay, saya guna kaedah yang lain sikit je. So, tambah dengan X squared is equal to 15. Okay, 50 squared equal to 225. Okay, so to find the value of X squared is 225 minus 18, 1. Okay, di mana 81 tadi saya bawakan dia ke belakang. Okay, so 225, kamu boleh tekan calculator. 225 tolak dengan 81, kamu akan dapat 144. Ini adalah nilai 8 squared. Okay, X squared. So, untuk hilangkan square tu, kita kena square root. Okay, square root 144 dan kamu akan dapat jawapan dia adalah 12. Okay, kalau kamu boleh hafal perfect square lagi baguslah. So, mudah. Okay, ini bermakna panjang X tadi adalah 12 kat sini. Baik, itu untuk soalan yang kedua. Untuk soalan yang ketiga. Okay, so right angle is here. So, the opposite is 20. Right, so 20 squared equal to 12 squared plus X squared. Okay, seperti mana saya bagi tahu, hypotenuse tu kamu boleh letak sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Okay, tapi kena tulis dengan betul lah. Baik, so untuk mendapatkan X squared, so katakanlah saya cari setiap satu. 20 squared is equal to 400. Okay, 12 is equal to 144. And then X squared. Kemudian kita boleh bawa 144 ni ke kiri. Okay, di mana 400 tadi tolak dengan 144 sama dengan 8 squared. Okay, so boleh tekan calculator. 400 tolak 144, kamu akan dapat 256. Okay, 256 bersamaan dengan X squared. So, to find the value of X, okay, kita just tekan calculator untuk square root 256. Okay, untuk dapatkan nilai X. So, square root 256 adalah 16. Okay, therefore, the value of X is 16. Okay, tengok logik tak? Okay, sebab hypotenuse tadi adalah 20. So, nilai X tu mestilah kurang daripada 20. Kita tengok soalan seterusnya, soalan 4. Okay, so kamu punya right angle is here and then the opposite is here. So, kamu punya hypotenuse adalah X. Okay, itulah nilai yang kamu kena cari. So, kamu mesti cari hasil tambah untuk 15 squared dan juga 8 squared to get X squared. So, 15 squared, kamu tekan calculator, kamu akan dapat 225. Okay, manakala 8 akan dapat 64. Okay, gabungan antara 225 dan 8 adalah 289. Okay, untuk hilangkan X squared tadi, kamu kena square root untuk 289 untuk dapatkan nilai X. Square root 289, tekan calculator, kamu akan dapat 17. Okay, so ini bermakna jawapan untuk X adalah 17. Okay, seterusnya kita tengok soalan 5. Okay, so kamu punya right angle berada di atas. Okay, bertentang dia adalah 25. So, ini bermakna kita kena gabungkan hasil tambah X squared dengan 24 squared and then we get 25 squared. Okay, so X squared
ditambah dengan 24 square. Okay, 24 square kamu boleh tekan calculator, kamu akan dapat 576. Okay, 576. Okay, untuk 25 kamu akan dapat 625. Okay, sama-sama ya, tekan. Jangan salin je. Okay, so untuk mendapatkan nilai x squared, okay, kita boleh bawa nilai 576 tadi ke belakang. So, akan dapat 625 tolak 576. Okay, 625 tolak 576. Kamu akan dapat jawapan 49. Ingat, ini adalah x squared. So, to find the value of x, kamu kena square root 49. And then you will get the answer is 7. So, the value of x is 7. Okay, logik lah. So, dia lebih kecil daripada 25. Baik, seterusnya. Okey, kita pergi soalan yang lebih mencabar. So, example 4. Calculate the length of PQ in each of the following diagram. Okey, dia suruh cari PQ. Mana PQ ni? Okey, kat sini PQ. Okey, dia suruh cari panjang PQ. Okey, ingat kamu ada dua segitiga. Segitiga di sebelah kiri dan segitiga di sebelah kanan. Okey, kalau kamu nak cari direct PQ, maklumat kamu tak cukup. Okey, maklumat kamu tak cukup sebab kamu tak tahu berapa panjang PR. Okay. Untuk mendapatkan panjang PQ, kita kena tahu panjang PR, kemudian ditambah dengan 12 kuasa 2 tadi. So, untuk mendapatkan nilai PR, kita kena bergantung kepada segitiga yang sebelah kiri, iaitu 3 dan 4. Okay, disebabkan PR tu adalah Pythagoras theorem. PR tu adalah hypotenuse, ini bermakna kita perlu tambah. Okay, kita perlu tambah. Okay, di mana untuk mendapatkan nilai PR squared, iaitu 3 squared plus 4 squared. Okay, 3 squared 9, 4 squared is 16. Okay, kamu tambah kedua-duanya, kamu akan dapat jawapan 25. Ini adalah untuk PR squared. So, untuk mendapatkan PR, okay, kamu kena square root 35 and then you will get the answer is 5. Okay, ini baru PR. Okay, belum jawapan akhir lagi. Okay, baru PR 5. Bila dah ada nilai 5 tadi, barulah kita boleh cari panjang untuk PQ. Okay, PQ dia adalah bertentang dengan right angle tadi, bermakna PQ tu adalah hypotenuse. Okay, so PQ squared adalah hasil tambah 5 squared and 12 squared. Okay, so 5 kuasa 2 dapat 25, 12 kuasa 2 dapat 144. Okay, 25 tambah 1/4, kamu akan dapat 169. Ingat, ini adalah PQ squared. So, to find the value of PQ, so we have to square root 169. And then the answer is 13. Okay, so the answer is 13. Okay, logik lah. Sebab hypotenuse adalah PQ, so dia mestilah lebih panjang daripada 5 dan 12. Okay, tengok ya. Untuk mendapatkan satu panjang PQ, disebabkan kita tidak ada maklumat untuk PR, maka kita perlukan maklumat tambahan daripada segitiga di sebelah kiri, iaitu 3 dan 4 tersebut. Okey. Soalan seterusnya B. Okey, sama juga dia nak PQ. Okay, saya letak biru. Okey. Tetapi PQ bukanlah hypotenuse. Okey, dalam kes ni 15 adalah hypotenuse. Okey, 15 adalah hypotenuse. Okey, seperti mana saya katakan sebelum ni, untuk segitiga PQS, kita tak tahu PQ. Okey, kita nak cari PQ tetapi kita tak tahu QS ni. Okey, so untuk mendapat QS, kita perlu bantuan maklumat daripada segitiga yang sebelah tu lah. Okey, so kena pasti dahulu right angle and then the opposite of right angle is QS. So bermakna QS tu adalah hypotenuse. Okay, so QS adalah gabungan hasil tambah 8 kuasa 2 dan 6 kuasa 2. Okay, ingat kamu kena pasti hypotenuse terlebih dahulu. So, the x squared is 64 and then plus 36. So, bila kamu gabung ni, kamu akan dapat jawapan 100. Ini baru QR squared. So, to find the value of QR, you have to square root 100 and then you will get the answer is 10. Ini baru
Oh, saya tersilap label. QS. Okay, sorry. QS ya. Okay, so QS squared and then QS. So QS adalah 10. Okay, kamu boleh conteng kat situ untuk 10. Okay, so kita dah ada segitiga yang kedua di mana PS tadi adalah hypotenuse. Okay, PS tadi adalah hypotenuse. Saya buat yang kedua. Ini bermakna 15 squared adalah bersamaan dengan 10 squared plus PQ squared. Okay, ingat 15 tu kita utamakan dahulu. So, dia mestilah hasil tambah dengan 10 squared dan PQ squared. Okay. Boleh tekan kalkulator, 15 squared kamu akan dapat jawapan 225. Okay, 10 akan dapat 100. Okay, tambah PQ squared. Okay, kemudian 100 tu bolehlah dibawa ke kiri. So, kamu akan dapat jawapan 225 tolak 100 equal to PQ squared. Okay. Oh, jawapan dekat sini tak cantik. Okay, 225 tolak 100, kamu akan dapat jawapan 125. So, bersamaan dengan PQ squared. Okay, kamu boleh tekan kalkulator. Square root of 125 is 11.18. Okay, untuk square root 125, kamu akan dapat jawapan 11.18. Okay. Itu adalah jawapan untuk PQ iaitu 11.18. Okay, so logik lah. Dia mesti kurang daripada panjang 15 iaitu hypotenuse tadi. Okay, kita tengok handout. Okay, latihan daripada handout. Kecilkan. Baik, contoh tu kamu boleh tengok dan cuba fahamkan daripada situ. Saya cuba terus masuk kepada soalan yang pertama. Okay, untuk soalan pertama, kita nak mencari nilai Y. Okay, the value of Y. Okay, Y here. Okay, dekat sini sebenarnya dia ada gabungan segitiga. Gabungan segitiga. Pertama, kita tengok yang bawah dahulu. Okay, yang bawah dahulu. Okay, iaitu di sini. Okay, so kemudian kita kena pasti right angle. And then the opposite of right angle is 13. So 13 is the hypotenuse. It's a hypotenuse. Ini bermakna 13 squared. Okay. Plus 12 squared. Sorry. Okay, 13 squared is equal to, sebab dia adalah hypotenuse, gabungan hasil tambah 12 kuasa 2 dan mn kuasa 2. Okay, ingat 13 tu adalah hypotenuse. So, kamu kena tambah 12 dan juga mn. Okay, so untuk mencari nilai setiap satu, 13 adalah 169. 12 kuasa 2 adalah 144. Okay, mn squared. Kemudian boleh bawa 144 ke kiri. 169 tolak 144 sama dengan mn squared. Okay, boleh tekan kalkulator. 169 tolak 144 bersamaan dengan 25. Okay, mn squared. Okay, ingat dia masih lagi squared. So, kita kena square root 25 to find the value of mn. Okay, square root 25, kamu akan dapat jawapan 5. Okay, so conteng dekat gambar raja, panjang dia adalah 5. Okay, sekarang ni macam mana kita nak mencari nilai Y? Okay, bagaimana kita nak mencari nilai Y? Saya clearkan semua dulu. Okay, untuk mencari nilai Y, kamu akan guna segitiga yang besar.
Okay, kamu akan guna segitiga yang besar. Okay, di mana Y itu adalah bertentangan dengan right angle. So, Y adalah hypotenuse. Okay, Y adalah hypotenuse. So, kita buat formula Y squared equal to, okay, kamu boleh ambil mana-mana. Nak ambil kanan dulu atau bawah dulu. Sebagai contoh, saya ambil 12 squared yang ni. Ditambah dengan hasil tambah 4 dan 5 iaitu 9. Okey, hasil tambah 4 dan 5 kamu dapat 9 squared. Okey, yang ini boleh kira kalkulator. 12 kuasa 2 akan dapat 144. 9 kuasa 2 akan dapat 81. 144 tambah 81 kamu akan dapat 225. Okey, itu adalah nilai untuk Y squared. So, untuk mendapatkan nilai Y, the square root 225 tadi. Okay, so kamu akan dapat jawapan 15. Okay, so square root 2 to 5 and then you will get Y equal to 15. Okay, so jawapan untuk Y adalah 15. Nampak? Dia menggabungkan dua segitiga. Okay, dia tak akan dapat jawapan direct lah. So, kamu perlukan maklumat daripada segitiga sebelum ni untuk menyelesaikan soalan segitiga yang seterusnya. Kita tengok soalan yang seterusnya, soalan 2. Okay, so untuk mencari nilai Y. Okay, Y berada di bawah. Okay, kalau kamu perhatikan, di sini adalah right angle kamu and then ni adalah kamu punya hypotenuse. Nilai hypotenuse diberi. Cuma nilai ni tak tahu. Okay, kita tak tahu. Tetapi dia ada simbol. Okay, ada simbol sama dengan. So panjang dia mestilah sama. Baik, seterusnya kamu akan dapati ada satu lagi maklumat iaitu 10 dan 6. Okay, maknanya kita perlukan 10 dan 6 ni untuk mendapatkan panjang PR. Okay, so sebelum tu kena pasti yang ini adalah right angle and then the opposite of right angle is hypotenuse. Ini bermaksud 10 adalah hypotenuse. So 10 squared adalah gabungan daripada 6 squared plus PR squared. Okay, sini P, sini R. Okay, so untuk mendapatkan nilai PR, 10 squared ni adalah 100. Okay, ini bersama dengan 36 tambah PR squared. Okay, so 36 bawa ke kiri. So, kamu akan dapat 100 tolak 36 sama dengan PR squared. Okay, ini boleh tekan kalkulator. Kamu akan dapat jawapan 64. Okay, ingat itu masih lagi squared. Okay, so untuk hilangkan squared dia, kamu kena square root 64. So, we get the answer is PR. So, square root 64, we get 8. Okay, ini adalah nilai PR. Ingat, dapat saja jawapan tu, terus tulis PR tadi, berapa tadi? 8. Kat sini 8, dekat bawah ni pun 8. Dia sama kan? Sama panjang. Okay, kemudian kamu boleh keluarkanlah segitiga tu. Okay, mungkin ada yang tak nampak. So, ada satu lagi kaedah, kamu kena keluarkan bentuk segitiga tersebut untuk membantulah. Okay, di mana sini P tadi, sini S, sini T. Okay, kalau kamu lukis ni lagi baik. So, 8 tambah 8, 16. So, dekat sini adalah 20. Okay, so kita nak cari nilai Y. Alright. So, the opposite of right angle is 20. So, 20 adalah hypotenuse. Okay, ini bermaksud 20 is equal to 16 squared plus Y squared. Okay, so 200 squared kamu akan dapat jawapan 400. Okay, untuk 16 boleh tekan calculator. Kamu akan dapat jawapan 256. Okay, plus Y squared. Kemudian kita boleh bawa 256 ke kiri. Ini bermaksud 400 tolak 256 sama dengan Y squared. Okay, so boleh tekan kalkulator. 400 tolak 256. Kamu akan dapat jawapan 144. Okay, is equal to Y squared. So, untuk mendapatkan nilai Y, we have to square root 144. And then the answer is 12.
Okey, ini bermaksud panjang Y adalah 12. Okey, mudah saja. So, pastikan kamu kenal pastilah yang mana satu hipotenus untuk memudahkan pengiraan. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Wow, okey, nampak lebih mencabar kat sini. Okey, senang je sebenarnya. Kamu perlu kenal pasti di manakah right angle. Okey, yang pertama dan yang kedua. Okey, soalan nak cari nilai Y, so Y berada di sini. Okey, itu mencari nilai Y, kamu kena guna segitiga yang besar. Okey, segitiga yang besar. Okey, yang ni. Okey, untuk mendapatkan nilai Y, 12 dah bagi tetapi panjang sini tak ada. QS tak ada lagi. Okey, ini bermakna kita kena guna satu lagi iaitu segitiga kecil. Segitiga kecil kat sini. Okey, so kamu kena pasti right angle and then the opposite of right angle is QS. So QS tu adalah hypotenuse kamu. Okey, so kita keluarkan QS, silap. QS squared is equal to hasil tambah daripada 3 squared dan 4 squared. Okey, kamu ambil sini ya. Okay, so 3 squared is 9 and then 4 squared is 16. Okay, and then we get 25. So, untuk mendapatkan nilai QS, kamu kena square root. Mesti tunjuk. Okay, saya tak nak kamu shortcut terus bagi jawapan 5. Okay, kena tunjuk bagaimana untuk mendapatkan nilai QS tadi. Okay, bila dah dapat jawapan QS 5, kamu kena conteng lah dekat situ. 5. Okay, kemudian kita guna segitiga yang besar. Okay, mungkin sebab dia gabung, kamu tak berapa nak nampak. Kamu boleh lukis yang baru. Sebagai contoh macam ni. So, kat sini adalah P, Q dan S. Tadi kita cari QS 5. Y adalah PS. Okay, di sini. Dan atas PQ adalah 12. Okay, kat sini adalah right angle. So, the opposite of right angle is hypotenuse. So, hypotenuse adalah Y. So, keluarkan Y squared sama dengan 12 squared plus 5 squared. Okay, 12 you get 144 plus 25 and then you get 169. Okay, itu adalah Y squared. So, to find the value of Y, we have to square root 169 and then we get the answer is 13. Okay, so jawapan untuk Y adalah 13. Oh, sekejap. Okay. Okay, dekat sini ada 3 segitiga. Okay, kita tengok apa maklumat yang diberi ni. Okay, if C squared, okay, is less than, okay, A squared plus B squared, then the angle opposite to the side C is an acute angle. Apa maksud dia? Jika nilai C, okay, yang ni adalah lebih kecil daripada hasil tambah, okay, A squared dan B squared, bermakna opposite side C tu adalah acute angle. Okay, yang mana acute angle? Kat sini acute angle. Okay. Yang kedua, sekiranya if C squared is more than, okay, A squared plus B squared, okay, nilai C tu, and then the angle opposite to the side C is obtuse angle. Obtuse angle. Okay, ingat balik kamu dah belajar sebelum ni. Di mana jika nilai C squared tu lebih besar daripada hasil tambah A squared dan B squared, bermakna opposite side untuk C tu adalah obtuse angle. Okay, obtuse angle ni maksudnya nilai yang lebih daripada 90 lah. Okay, dia katakan X, dia mesti lebih besar daripada 90 tetapi kurang daripada 180. Okay, itu adalah obtuse angle. Seterusnya adalah if C squared is equal. Kalau tadi less than dengan more than. Okay, yang ketiga ni is equal to A squared plus B squared.
Okay. Then the angle opposite to the side C is right angle. Okay, right angle. So, the converse of Pythagoras theorem states that if C squared equal to A squared plus B squared, then the angle opposite to the side C is a right angle. Okay, ini yang saya terang awal-awal tadi. Okay, di mana kita kena ada 90 darjah. Okay, right angle. Okay, bila ada right angle, ini bermakna A squared tadi plus B squared is equal to C squared. Okay, then the opposite of the right angle is called hypotenuse. Okay, so kat sini ada 3 ciri lah. Kita ambil yang ketiga ni yang berkaitan dengan right angle iaitu Pythagoras theorem. Okay, ni dia nak tunjuk lah apa yang berlaku kalau C squared, yang pertama tadi C squared less than A squared plus B squared. Okay, jika hasil tambah C squared tu, jika hasil tambah C squared tu daripada A squared dan B squared lebih kecil, so bermakna dia akan dapat acute angle. Manakala sekiranya hasil tambah B squared dan C squared tadi, okay, C squared lebih besar daripada hasil tambah A squared plus B squared, so sudut yang terhasil adalah obtuse angle. Okay, ini lebih kepada ciri-ciri. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, determine whether each of the following triangle is a right angle triangle. Okay. So, tentukan sama ada setiap segitiga yang berikut adalah segitiga bersudut tegak ataupun bukan. Okay, right angle ataupun bukan. Okay, kita tengok contoh kat situ. Okay, DF. Okay, kita mencari nilai DF squared. Okay, DF squared kat sini. So, nilai dia adalah 13. So, 13 kuasa 2 akan dapat 169. So, kita nak buktikan sudut yang berada di sini. Okay, kita nak buktikan kat situ. Pertama, okay, kita squarekan DE squared. Okay, DE squared is 9. EF squared is 10. Okay, ini bermaksud 9 squared plus 10 squared. Okay, kamu kira calculator, 9 squared kamu akan dapat 81. Dan 10 squared is 100. Okay, so hasil tambah dia adalah 181. Nampak tak? Kedua-dua nilai ni kan tak sama. Saya short form kat situ. Okay, tak sama. Okay, dalam equation kita buat tanda macam ni lah. It's not equal. So, nilai DF squared is not equal to DE squared plus EF squared. Okay, maknanya dia tak dapat nilai yang sama. Kalau dia dapat nilai sama, dia adalah bersudut tegak, right angle triangle. So, jawapan kat sini adalah DEF is not a right angle triangle. Okay, sebab kamu kena refer pada maklumat yang tadi. Right angle. Okay, right angle. So, right angle, dia punya formula dia mestilah sama. Okay, mesti ada tanda sama. Okay, kita tengok nombor 1. Okay, apakah sudut dekat K ni 90 degree? Sebab dia tak tunjuk. Okay, dia tak tunjuk kat situ. Dia 90 degree ke tak. So, kita kena buktikan. So, adakah JL tu hypotenuse? So, kita buat formula JL squared. Okay, so JL adalah 20. Kita letak 20 squared. So, bersamaan dengan 400. Okay, so panjang JL adalah 400. Seterusnya adalah kita cari panjang di bawah. Okay, iaitu JK, iaitu 16. Okay, dan juga KL, iaitu 12. Okay, so ini bermakna JK squared plus KL squared is equal to 16 squared plus 12 squared. Okay, so 16 kamu akan dapat 256. 12 squared kamu akan dapat 144. Okay, kamu boleh kira calculator. So, nilai kedua-dua ni bila dikira akan dapat 400. Nampak? So, nampaknya nilai yang awal tadi dengan hasil tambah tu adalah sama. Okay, so bila sama, kita boleh buat kesimpulan bahawa
JKL, okay, is a right angle. Okay, is a right angle triangle. Okay, so disebabkan dia sama, so dia memenuhi syarat Pythagoras theorem. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, kita buktikan soalan yang kedua ni. So, adakah sudut dekat Q tu right angle? Baik, so kalau kita tengok garisan yang bertentangan dengan sudut tersebut adalah PR, okay, 25. Right, so kita cuba cari panjang untuk PR tadi. So, PR squared. Okay, PR diberi adalah 25 squared. So, 25 square, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 625. So, adakah 625 ni sama dengan hasil tambah 7 dan 24 tersebut? Okay, kita kira satu-satu. Sorry. PQ squared and then plus QR squared. Okay, PQ adalah 7 dan QR adalah 24. Okay, so kamu akan dapat 7 squared plus 24 squared. Okay, 7 kamu akan dapat jawapan 49. Manakala 24 kamu akan dapat jawapan 576. Okay, boleh tekan kalkulator ya. Okay, hasil tambah kedua-dua ni kamu akan dapat 625. So 625 yang pertama tadi. Yang kedua pun 625. So, ini bermakna kedua-duanya adalah sama. Okay. So, bila nilai kedua-duanya sama, kita boleh buat kesimpulan di mana segitiga PQR, okay, is a right angle triangle. Okay, right angle triangle. Alright. So, kita tengok soalan yang ketiga. Okay, so daripada segitiga XYZ, so paling panjang adalah 21. Okay, so ini bermakna sudut kat sini kita nak tentukan adakah dia right angle or not. Okay, so 21 tu kita squarekan dia, iaitu XY squared is equal to 21 squared. So 21 squared, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 441. Kemudian kita cari hasil tambah, okay, XY iaitu 18 dan juga YZ iaitu 8. Okay, XY, oh maaf tadi tersilap, XZ. Okay, so XY squared plus YZ squared is equal to 18 squared plus 8 squared. Okay, kamu boleh tekan kalkulator. So 18 squared is equal to 3 to 4. 8 squared is equal to 64. So the total is 388. Okay, nampak? Jumlah yang pertama kita kira tadi 441. Yang kedua 388. So nilai kedua-duanya adalah tidak sama. Okay, tidak sama. So apabila tidak sama, kita boleh buat kesimpulan di mana segitiga X, Y, Z is not, okay, is not a right angle triangle. Okay, ingat highlight tu is not sebab dia tidak sama. Baik, so mudah saja sebenarnya. Yang pertama, kamu kena ingat balik apakah
ciri-ciri yang ada pada Pythagoras theorem. Okay, di mana kamu kena pasti hypotenuse. Hypotenuse mestilah opposite to the right angle. Okay, 90 darjah. Dan juga hypotenuse adalah garisan yang paling panjang antara ketiga-tiga garisan dalam segitiga tersebut. Okey, kemudian lepas kamu dah kena pasti, kita kena tahu formula dia lah. Okey, formula untuk mendapatkan Pythagoras theorem adalah daripada formula area sebenarnya. Okey, area of P. Okey, tambah dengan area of Q. Okey, kamu akan dapat area of R. Baik. Seterusnya, kamu boleh aplikasi, okay, dia akan beri mana-mana nilai. Okay, salah satu nilai daripada segitiga tersebut. Dan juga boleh juga dia menggabungkan kedua-dua segitiga. Dan di mana salah satu panjang pada segitiga itu tidak diberi. Okay, kamu kena guna maklumat segitiga yang lagi satu untuk mendapatkan garisan panjang satu garisan tersebut untuk kamu lengkapkan pengiraan dengan menggunakan Pythagoras theorem. Okey, secara asasnya inilah yang kamu belajar berkaitan dengan Pythagoras theorem. Okey, insyaAllah untuk next video atau next class, kita akan cuba menjawab soalan yang berkaitan dengan problem solving. Baik, so saya harap daripada video ni bolehlah kamu faham sebaik-baiknya apakah konsep daripada Pythagoras theorem. Okey, soalan taklah semudah yang kamu buat sekarang ni. Okey, kita akan tengok contoh problem solving, bagaimana kamu mengaplikasikan Pythagoras theorem untuk menyelesaikan soalan tersebut. Okey, so pastikan kamu faham bagaimana nak mencari hypotenuse, bagaimana nak aplikasi formula Pythagoras theorem tersebut. Baik, saya rasa sampai di sini sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah saya akan sambung untuk video yang berkaitan dengan problem solving pada masa akan datang. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.